اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 23, baris yang ke-6 daripada atas. Muka surat 23, baris ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Hukuman Allah pada i'tiqad manusia, itu tajuk dia. Hukuman Allah pada i'tiqad manusia. Hukum Allah, kita sebut hukuman ni hak jatuh hukum tu dah. Hukum Allah, ketetapan syarak pada i'tiqad manusia. I'tiqad macam ni syarak kata guana. I'tiqad macam ni syarak kata guana. I'tiqad manakah i'tiqad yang syarak kata i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? Ada. Maksudnya segitulah. Berpegang seumpama ni dari segi hukum Allah, dari segi hukum syaraknya, apakah hukum i'tiqad bagian. Kemudian manakah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? Selepas selesai bicara berkaitan dengan qudrah dan berkaitan dengan iradah. Kemudian hukum di sini berkaitan dengan qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum ni pada i'tiqad, pegangan. Adapun percakapan, tu sebut sama-sama dah. Itu percakapan asbab, percakapan adah. Tu bab lain, ini pegangan i'tiqad masing-masing. Kemudian masalah hati kita hadir ataupun tidak, hati kita ingat ataupun tidak, hati kita menjiwai, merasai ataupun tidak, itu bukan bicara i'tiqad, itu bicara syuhud. Ni kita nak bicara sekarang ni i'tiqadiyun, hak bangsa pegangan manusia. Syuhudiyun ni hak meresap di basirah. Ini maqam ihsan, ini maqam awliya, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni hak bicara dalam kitab-kitab tasawuf haqiqah, tasawuf hikam, ad-durun nafi, al-manhalus safi, tanwirul qulub. Ini tasawuf haqiqah, pembicaraan maqam hakiki. Kita bicara sekarang maqam syariah. Kita bicara maqam syariah, bicara bab i'tiqad, i'tiqadiyun. Adapun maqam hakiki, maqam haqiqah, itu bicara syuhudiyun.
zauqiyun wujdan, yang Tuhan kurniakan kepada hati-hati aulia-aulia ilah. Itu bicara lain. Kita bicara i'tiqad, bukan bicara syuhud. Kita bicara i'tiqad, bukan bicara percakapan asbab. Ini asas sahaja. Ini asas sahaja. Tetapi walaupun di sini tajuknya i'tiqad, asas sahaja, tapi berlaku di tempat kita ni, dan memang sejupa ramailah di kalangan orang-orang kita yang duk belajar sokmo-sokmo, bukan hak baru-baru ni. Bila terang satu-satu Allah lama kening, bercakap je kamu berpegang kafir. Tak hadir, tak ingat je kamu tidak berpegang kafir. Hak ni memang salah atas darat, kita panggil. Mana salah atas darat? Salah sangat nyata, salah sangat terang. Kita orang hak pergi ngaji memang buta sangat. Hak tukang mengajar macam ni dia ajar hak salah atas darat. Salah terang sebab dia tidak belajar. Duduk pondok juga, duduk pondok sekejap sangat, tak dang beli ilmu molek. Lepas tu balik kampung, duduk pondok ni duduk sekejap pun, duduk pondok tu, duduk setahun pun pondok juga. Duduk sebulan pun pondok juga. Duduk 10 tahun pun pondok juga. Di pondok bukan macam sekolah. Ada CJ kita duduk pondok ni, duduk sebulan ke, duduk setahun ke, duduk 10 tahun ke, balik gitulah. Orang dah tahu kita duduk lama mana. Panggil budak pondok, dah awang duduk ngaji pondok. Ngajarlah kau kampung ni. Allah, saya ngaji sekejap sangat, tak ada beli ilmu lah. Kejap sangat pun ngaji juga. Kita orang kampung ni tak ngaji langsung. Teh lah ngajar. Dia pun teh lah ngajar. Boleh cakap. Tuan Wi dia tu boleh cakap. Tu sedap. Sedap pun dia tu sedap cakap. Akak pun tak erti betul salah. Dia pun ngaji tak kemah molek. I'tiqad. I'tiqad duduk dalam. Tak tahu hak dalam ni. Keluar mulut. Makan obat hilang penipuan. Tu berpegang tu kafir tu. Memang salah tak darat. Saya tanya tu guru, cakap asbab ni dihukumkan kafir tu guru, bulak mata-mata pengung. Dan mana cakap asbab? Mana cakap adahnya? Siapa cakap sikit budak boleh? Dia sungguhlah. Mana tu salah atas darat. Akhirnya mengkafirkan orang. Adalah ilmu tauhidnya tak kemah. Tak boleh nak mengajar laginya. Orang yang seumpam ni terang mengajar tauhid, haram dia mengajar, haram kita pergi belajar. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab Tauhid Jahwi karang Syekh Muhammad Zain, kitab Jahwi yang paling tertua di pasaran, 1756 Masihi, muka surat 4 ataupun 6. Haram belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak mahir dan tidak berguru. Haram. Tak mahir, haram kau kita belajar. Duduk pondok bawa celeh-celeh balik ajar tauhid. Mahir ke tak? Tak, haram. Patut dia baca di buku ke tak? Dia baca sendiri, haram kita belajar dan haram dia mengajar. Pada ni. Ini jadi jadual sini ni. Jadi ilmu tauhid tak mahir dia mengajar haram, dia pergi mengajar pula kitab haqiqah. Kitab hikam. Kitab hikam pun sama. Kitab haqiqah, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuh. Tak ada guru, syaitanlah guru dia. Akhirnya dalam kitab haqiqah bicara syuhud. Ni bicara syuhud. Sebut tauhid, tauhid aulia. Sebut makrifah, makrifah khasah, makrifah aulia. Sebut iman dalam kitab hikam, iman yang kamil, iman para aulia. Bukan tauhid hak kita ni. Bukan makrifah permulaan agama syariat ni. Bukan iman hak qadasah ni, bukan. Tu bicara bab maqam syuhud, maqam hakiki. Dia baca kitab haqiqah, dia letak kepada cerita syariat. Allah, habis pula situ serang lagi. Pegangan pun salah, baca kitab haqiqah pun salah. Tapi Tuhan beri boleh cakap. Akhirnya dituang gurukan oleh orang ramai. Ni punah ni. Cakap asbab, kafir dia bubuh. Tak ingat kepada Allah, kafir dia bubuh.
Ada ni. Ini mana bencana besar di tempat kita seumpama ni. Yelah kadang-kadang hok ngaji pondok lama sangat, belah-belah tahun duduk pondok, tapi Tuhan bagi dia tak boleh nak cakap. Bukan tak boleh nak cakap bisu, bukan. Ngajarlah duduk pondok belah-belah tahun, tak boleh. Ngajar kepada budak-budak pondok boleh. Budak-budak pondok ni kita ngajar sedap tak sedap pun dia kena duduk. Dan dia duduk di bawah pondok kan, buat peraturan pondok. Tak belajar kena denda. Jadi kita ngajar sedap ke tak sedap ke memanglah kena ngaji budak. Tapi nak suruh ngajar kampung, tambah skandal awal-awal. Teralah, carilah kelas hak tak ada orang. Surah-surah hak ada jemaah dia ada 4-5 orang je. Teras tu tambah. Ilmu tak ada apa belajar belah-belah tahun, tapi dia tidak boleh. Tak boleh nak cerita. Ada ni. Ni. Kadang-kadang ilmu tak ada, tapi dia punya cakap Allah macam aling. Ni kita ni letak orang aling di cakap, bukan di ilmu. Kita tak peduli dia ngaji lama mana, dia ngaji di mana, dia duduk kitab tu dia belajar ke dia tak peduli. Sedapnya dia cakap, kita nak sedap. Hak ni timbul di akhir zaman, khutabaul fiqh. Nabi kata, tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Cerita jalan ke syurga, cerita begiang-begiang, tajuk sedap je. Cerita. Terah je tanya bab hukum pekok senang-senang. Jawab tu dapat tak ada ilmu. Tapi cerita tu suka, cerita jalan ke syurga, isteri salihah, keluarga, macam-macam awak tajuk. Cerita sedap je. Tapi jangan tanya bab hukum. Tanya bab hukum, dijawab juga. Allah kata hukum pekok hak ditanya tu hukum mudah-mudah sangat. Jawapannya memang terang salah. Tapi paling ditakuti kalau tanya akidah. Ada ni. Ni khutabaul fitnah. Tukang-tukang ceramah Nabi kata yang mencelarukan agama. Sebab apa? Kepetahan. Ilmu tidak ada. Ada ni. Orang dulu nak ngaji, dia ngaji mana, lama mana, siapa tuan guru dia, kena waktu. Bila sahih dah, jumpa tuan guru pula, ni anak murid tuan guru ke? Ya, kita orang kampung boleh tak nak tumpang belajar? Bolehlah nak tumpang belajar. Maka orang kampung pun, dia dengar sepatah selidah, dia ambil. Sepatah selidah dia ambil. Sebab apa? Telah diakui oleh gurunya. Bukan diakui oleh orang kampung. Orang kampung, best. Sedap. Memang kelas A. Orang kampung aku. Orang kampung buh markah. Ada ni. Kalau jenis pesen orang kampung buh markah ni, kalau kita buat ujian di sekolah, jangan bagi cikgu peksa. Kita balik kampung, suruh orang kampung kita peksa. Jawab ni. Raih belakang. Tapi kalau we kepada cikgu yang peksa, cikgu ni banyak pakar. Tengok markah, merah tak dulu. Sebab apa? Sebab guru yang periksa. Tapi kalau we ke orang lain periksa, betul jawapan ni. Wah, no cikgu pakar juga. Mak ayah dia kata betul. Pasal mak ayah dah reti. Ada ni. Jadi apabila diakui oleh guru, maka orang pun belajar sepatah selidah diambil, dipegang, diamal. Sebab apa? Guru diaku dah. Kita dah. Ada ni. Jadi kadang-kadang dia jumpa tu guru ni. Anak murid tuan guru ke ni? Ya, anak murid saya. Lepas tu kita orang kampung ni macam boleh tumpang belajar tak dengan dia. Dia tu setakat bawa diri bolehlah, Tugu kata. Orang kampung tanya, kami boleh tumpang belajar tak? Tugu jawab berlapik. Dia anak murid saya lah, duduk pondok juga, tapi boleh bawa diri je. Boleh bawa diri ni tak boleh ngajar lah. Orang kampung tak faham, jawab berlapik je. Sebab Tugu jawab tak kena dengan soalan. Soalannya, kami orang kampung boleh tumpang belajar ke tak? Jawapan sebenarnya, boleh tumpang belajar, tak boleh tumpang belajar. Itu jawapan sebenar. Tapi Tugu dah jawab lah. Dia tu tak boleh tumpang belajar, tu jahil. Tugu dah kata gitu. Tugu jawab berlapik. Boleh bawa diri je dia. Pada ni. Tak boleh ngajar, tapi orang kampung tak faham. Balik ngaji. Ni cerita di Kelantan. Orang Kelantan ni orang ada ilmu. Tersudut dekor lah. Tersudut dekor lah.
Cakap sedap pun kalau ajar salah orang kapur sedar. Warna ni. Pergi pun belah Tugu macam mana ni dia ajar ni salah ni. Dah Tugu itu ngaku anak murid. Yelah anak murid saya. Tapi dia hanya boleh bawa diri je. Jadi kita orang ni tak faham Tugu jawab. Dia tak faham kena-kena. Tugu nak jawab, yelah anak murid saya, tapi tu suruh belajar dengan dia jahil, tak pandai. Tugu tak katalah gitu, anak murid dia juga. Pandai tak pandai pun anak murid dia juga. Hanya Tugu jawab, boleh bawa diri je. Maknanya kapung tak boleh tupang lah. Tapi jawab soalan orang kapung, dengar Tugu jawab tu bukan jawab hak betul soalan. Soalan kami orang kapung boleh tak nak tupang belajar. Jawab hak sebenarnya boleh dengan tak boleh. Tiba Tugu dia jawab boleh tak boleh. Tugu jawab dia hanya boleh bawa diri. Faham tak tu? Tak boleh ngajar lah. Ini contoh orang hak cermat tapi Tugu jawab berlapik tak faham setarang. Ini masalah. Dia kena jawab betul benar. Orang barulah. Tapi takkan nak jawab. Dia tak boleh belajar dengan dia jahil. Orang ni kata Tugu nak kata gitu. Ini maknanya apa cermatnya. Sebab kita nak ambil ilmu wahyu daripada Allah. Ilmu dia bawa oleh Nabi SAW. Bukan ilmu akalan. Syariat ni bukan akalan Nabi SAW. Sama telah akalan kita. Kalau apa yang kita mengajar, kita tidak ambil daripada guru, kita ambil daripada mana? Daripada akalan kita. Apa ada ni? Kalau apa yang kita sampaikan bukan ilmu yang kita ambil daripada tok guru kita, lepas tu kita ambil mana ilmu tu? Ni akalan sendiri. Pada ni. Abang apa? Tak ada salsilah. Ini terutama sekali ilmu tauhid. Ini cerita sebenar di tempat kita ni. I'tiqad dalam hati. Nak tahu mana? Keluar mulut. Kena selera molek malam ni. Nambah kenyang kapimu. Bak mu pegang nasi mengenyangkan. Kita kata cakap aja. Tak, mau pegang. Cakap mau pegang tu kapir tu. Mana? Sekali tu digi berobat. Hak jenis hak tukang berobat tu panggil ustaz juga. Lepas tu dia ceritalah sakit dia ni gini lah asbab tu lah. Kamu ni macam mana tauhid ni? Sakit ni Allah buat bukan. Lepas tu dia pun jawab, itu cakap asbab je. Marah ke muka nak marah. Dia faham gitu. Cakap je kapi. Tapi yang peliknya orang yang sama, okey, nyakit ni awak pergi ambil akar kayu tu, awak ambil kayu tu, kayu tu okey, tu jadi yang nyakit tu. Tak ada pula Allahnya, akar kayu pula. Tak apa pula orang dia. Kan tak pelik tu panggil. Kawan ni mari berobat, wayak penyakit saya ni asbabnya begiang. Contohnya dikhianat oleh orang ke, tu asbab. Salah pegang awak. Allah belaka yang buat ni. Bukan orang yang buat salah pegang awak. Kawan tu jawablah, saya cakap asbab bukan pegangan. Dah awak pegang gitu kapir. Tapi orang yang sama tahan berobat-berobat, ambil akar kayu tu, ambil tu. Campur. Okey. Dengan cakap ni obat ni. Ada dah Allah situ. Ana panggil peningnya. Panggil ustaz juga. Dia ni ustaz belaka. Tok Bomo pun ustaz belaka. Sekarang ni mudah jadi ustaz. Tok Imam pun dia panggil ustaz. Tok Bilal pun dia panggil ustaz. Tok Imam bila dia ustaz? Tok Bilal pun dia ustaz juga. Allah senangnya ustaz. Ni kadang-kadang jadi berlaku apa-apa kok. Nama ustaz. Dah ustaz belaka. Cakap. Okey, pegang. Sebab apa? Kalau cakap bukan latah kan? Cakap bukan latah. Mana cakap tu mari mana? Kena molek selera malam kenyang. Pegang nasi mengenyangkan, tapi dia bubuh. Ni ingat baik. Kita cerita bab i'tiqad. Satu laginya cerita bab i'tiqad, bukan cerita bab syuhud. Syuhud itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ambil molek pada kita. I'tiqad pegangan. Ni, hak duduk sini ni. Hak jazam di hati kita, hak putus di hati, kita pegang bergiang. Macam mana hukum dia? Pegang mana apa hukum ni? Hak di sini. Hak cakap sebab, tak ada salah tu. Makan nasi, minum air, obat apa semua, kipas, ekong jadi sejuk apa semua tu cakap sebab.
cermin mata lah, power cermin mata lah, kuasa elektrik lah, itu semua cakap asbab belaka. Hak pegangan sini, pegangan kita ahli sunnahnya sekalian qada dan qadar. Ha tu pegangan kita ni, sekalian qada dan qadar. Sebesar zarah pun tidak berlaku melainkan qada dan qadar. Ni akidah kita, pegangan kita. Diri ikhtiar usaha kita pun qada dan qadar. Ha tu. Ini di sini. Baik jahat qada dan qadar. Kata je. Hak kita ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa, ha ni nak cerita bab i'tiqad manusia, hukum Allahnya hukum Allah lah. Hukuman Allah ni macam hukuman ni kalau apa? Hukum bahasa Arab. Mana apa hukum ni? Ketetapan syarak. Yang seumpama ni apa hukum dia? Hukum syarak, hukum Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa i'tiqad. Tadilah i'tiqad pegang kejap di hati. I'tiqad pegang kejap di hati. I'tiqad illah sendiri. Illah taklil kita bicara hak minggu lepas. Mustahil ada perkara berlaku dengan illah. Mustahil ada perkara berlaku dengan tabi'ah. Illah ni turut. Tabi'ah ni secara semula jadi, secara bahasa dia, secara peseng dia, dengan zat perkara itulah itu tabi'ah. Illah ni berlaku bukan datang daripada qada dan qadar, datang daripada turut perkara yang berlaku dengan qada dan qadar. Ini illah. Barang siapa i'tiqad ni, berpegang ni illah sendiri, umpama contohnya gerak anak jari memberi bekas pada bergerak cincin, memberi bekas ni dengan tidak iradah dan kudrah daripada Allah, semata-mata bergerak jari, maka secara automatik, secara tupang turut bergeraklah cincin. Bergerak anak jari, kudrah dan iradah Allah, qada dan qadar. Allah yang menentukan jari akan bergerak. Sampai saat Allah lah yang menggerakkan jari. Kemudian di cicing tu, di jari tu ada cicing. Cicing tu bergerak turut semata-mata jari yang digerakkan oleh Allah. Tapi bukan Allah yang menentukan cincin tu bergerak. Bukan Allah yang menggerakkan cicing. Allah hanya menentu dan menggerakkan hanya jari saja. Cincin bergerak juga tu. Itu hanya illah, tumpang turut semata-mata, bukan kudrah dan iradah Allah. Satu. Ataupun tabi'ah, mana barang siapa i'tiqad tabi'ah sendiri, umpama panas api yang memberi bekas pada menghangusnya. Api itu secara tabi'ah sendiri-sendiri menghanguskan dengan tidak kudrah iradah daripada Allah, mana bukan qada dan qadar Allah. I'tiqad yang seumpama ni apa hukum Allahnya? Maka tidak khilaf pada kufurnya. Kafir ijma' ulama, tak ada khilaf. Tiada khilaf pada kufurnya. Kafir tu orang, kufrung ni pegangan tu. Macam ginilah, Islam orangnya Muslim, iman orangnya mukmin, kufrun orangnya kafir. Ada i'tiqad cincin bergerak hanya semata-mata tumpang turut, tidak ada kaitan kudrah dan iradah Allah. Diri pegangan tu, api menghanguskan secara tabi'i semula jadi. Pegangan tu pegangan yang kufur. Orang yang berpegang seumpama tu orang kafir, ijma' ulama, tidak ada khilaf. Ada ni. Hak kufur, kafir, ijma' ulama ni lah hak semayang puasa wajib diqadakan kembali.
Gi Mekah wajib kena gi semula. Tak ada. Tidak sah sembahyang, tidak sah puasa, tidak sah gi Mekah. Kalau bergeraknya cincin di jari, jari itu bergerak qada dan qadar Allah. Jari itu bergerak qada dan qadar Allah. Apabila jari bergerak qada dan qadar Allah, cincin yang tersarung di jari dia pun bergerak. Mari mana gerak cincin tu? Qada dan qadar. Tak ada qada dan qadar dah situ. Lepas tu bergerak juga tu. Turuk jari yang Allah gerakkan. Turuk saja. Tidak ada kaitan pun dengan qada dan qadar. Bergeraknya cincin, bergeraknya jari qada qadar. Bergeraknya cincin tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya tumpang turuk sekaligus dengan jari yang bergerak datang qada dan qadar. Itu kafir ijma' ulama. Berpegang api secara tabi'i, secara zat api, secara diri api yang menghanguskan, yang tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama. Ada ni. Tapi macam sebut lah, gerak cincin ni contoh. Banyak lagi lah hak lain-lainnya. Jari bergerak, bulu roma bergerak. Jari bergerak, kalau ada habuk, ada kumang di tangan kita bergerak. Samalah tu. Kalau berpegang bergerak tu semua hanya illah turuk semata-mata. Tangan yang bergerak itu kafir ijma' ulama. Tubuh bergerak, maka banyak benda di tubuh kita bergerak. Bergeraknya tubuh kita qada dan qadar Allah, datang dari qudrah dan iradah Allah. Kerana semua benda di tubuh kita bergerak sama ni, tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bergerak hanya tumpang turuk secara automatik. Turuk tubuh yang bergerak, yang datang daripada kudrah dan iradah, kafir ijma' ulama. Dan pegangan kita macam mana? Sekalian perkara qada dan qadar, sekalian perkara, tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Kami lepas bicarakan zarrah dengan kumang, besar kumang lagi daripada zarrah. Sebesar zarrah pun tidak ada yang berlaku melainkan qada dan qadar. Jadi kuman bergerak, qada dan qadar. Kumang diam, qada dan qadar. Habuk bergerak, qada dan qadar. Habuk diam, qada dan qadar. Sekalian. Habis tu je. Tu saja pegangan. Apa masalahnya? Atau kata dok payah mana, mudah je. Itu atas Tuhan nak tak mau beri je lah. Masa saya ngaji dulu bab qada dan qadar ni, tak ada. Tunggu cerita sekali jalan je. Dah kita masa tu budak-budak lagi pakai gitu sudah. Tak. Segala-gala qada dan qadar. Hak macam zahir tu macam turuk. Dah bukan turuk, bukan illah. Kan zahir kan banyak kan jenis turuk, macam sebut ngelepah kan. Bergeraknya kereta, banyak benda yang bergerak bersekali dengan kereta. Bergeraknya lori, Allah, hak dah lori tu apa benda barang tak ada di aku. Dengan batu, dengan tanah, dengan pasir halu-halu. Lori bergerak, hak ada atas belakang tu gerak belaka. Dah siapa buat? Tak sudah tanyalah. Sekalian qada dan qadar tu je. Kita berbarang atas troli, zahirnya kita tolak troli tu. Hakiki pegangan kitanya bergeraknya troli, qada dan qadar. Bila troli tu bergerak, digerakkan oleh Allah, barang yang banyak dalam troli tu bergerak. Bergerak tu mari mana? Illah turut troli yang Allah gerakkan. Tidak, sekalian qada dan qadar. Tu saja yang kita nak kena percaya. Hak kita nak pegang sini. Hak ingatan tu bab lain. Hak tu bab kekuatan dalaman.
Bukan kata nak ingat, tak ada. Ingatan syuhud ni kurniaan daripada Allah. Bukan suruh kita lakon-lakon, suruh kita buat-buat, suruh kita renung-renung. Itu hak secara turut pada zahir. Secara tabiat, secara pada zahir banyaklah. Api menghangus, pisau memutus, nasi mengenyang, air menghilangkan dahaga. Ada ni. Udara menghidupkan kita. Biji mata, cermin mata, cahaya menjadikan kita nampak. Gengendam telinga menjadikan kita dengar. Lidah menjadikan kita boleh berkata-kata. Gitulah. Lepas tu semula jadi ke? Tak. Kesemuanya qada dan qadar. Tu je. Hangus Allah buat. Putus Allah buat. Kenyang Allah buat. Hilang dahaga Allah buat. Nampak terang Allah buat. Hidup Allah buat. Keluar bunyi di udara, itu makhluk Allah. Telinga kita boleh ambil dengar hak suara makhluk Allah, pun Allah buat juga. Sekalian qada dan qadar, tidak ada yang berlaku secara semula jadi. Hak kita duk cakap semula jadilah gitu, bahasa dia lah gitu, pesen dia lah gitu. Tu cakap zahir, cakap asbab, bukan pegangan. Ada ni. Bahasa dia lah, api kuat sekejap habis lah. Bahasa dia dah pisah tajam, hidup main tu apa? Bahasa dia luka lah. Tu cakap asbab. Kita tak boleh nak bubuh tu. Pegangan tetap dah masing-masing. Sekalian qada dan qadar. Cakap asbab. Hati dah ingat kepada qada dan qadar. Hati orang awam tak ada salah apa-apa pun. Tu je. Dah sudah genung-genung lah. Ni ya, bangun pagi kena hadirkan wahdatul af'an. Allah. Bangun pagi kena hadirkan wahdatul af'an. Apa makna wahdatul af'an? Keesaan pada perbuatan. Yang berlaku ni Allah buat belaka. Kita bangun tidur ni Allah buat. Kita boleh hidup lagi Allah buat. Kita boleh bergerak Allah buat. Renung Allah wahdatul af'an. Wahdatul af'an tu maqam fana, permulaan maqam aulia. Disuruh anak murid dia lakon pagi-pagi. Ni jenis-jenis hak haram dah belajar ni pasal ni. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita berpegang pilihan dan perbuatan kita hak bangun pagi tu. Wajib ni kita berpegang dengan akidah pilihan dan perbuatan kita. Mu Tuhan tak ada. Kita tu Jabariyah. Dok, kita maqam wahdatul af'an. Maqam tu bukan berlakon, hak tu hak Tuhan kurniakan kepada aulia. Maqam wahdatul af'an, permulaan maqam aulia, bukan suruh lakon pagi-pagi. Ni sama ni. Baca kita tauhid pun salah, baca kita hakikah hikam adu nafi pun salah. Ini yang duk belajar pasal tu yang duk belajar. Ni kita duduk maqam la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya Tuhan belaka. Itu maqam aulia. Dan maqam kita maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah, kami sembah. Ni kami yang sembah. Ke mana baca Fatihah? Akan dikau ya Allah mu sembah gitu. Kau baca mana Fatihah? Iyyaka na'budu, akan dikau kami yang sembah. Bukan akan dikau ya Allah, Allah sembah, sembah. Sembah. Itu maqam syariah. Kami ada ikhtiar dan usaha. Tuhan tu Jabariyah. Tu dalam kitab hakikah maqam la haula wala quwata illa billah. Itu maqam fana, maqam aulia. Tuhan yang buat dia gitu, bukan kita yang lakon-lakon.
Tuhan yang buat dia gitu. Tuhan yang lenyapkan basirah mereka daripada segala-gala yang tidak ada malaikat, hanya ada Allah. Jadi bila di basirah hanya ada Allah, maka basirahnya sentiasa syuhud akan Allah, napah demi lapah, bukan dengan buat-buat. Itu maqam aulia. Maqam wahdatul af'an, maqam la haula wala quwata illa billah. Ni dua laku sambil-sambil mengajar, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kita sunat perbanyakkan baca, tapi kita bukan nak lakonkan hakiki la haula wala tu. Kita memanglah disunatkan perbanyak la haula wala quwata illa billah. Sebab apa? La haula wala quwata illa billah akan jadi kenderaan ketika meniti tiang sirat. Itu kelebihan kita perbanyakkan la haula wala quwata illa billah. Ni dak ni la haula wala Tuhan. Apa tu? Sebab apa? Ini nak ambil dalam kitab hakikah tu. Hak tu hak kurniaan Allah, bukan hak kita lakon. Ingat baik, kita wajib berpegang. Kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Hakikinya pilihan dan perbuatan tetap sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni jadi terundur, jadi jabariyah, salah pengajian kitab-kitab hakikah. Sulakum maqam wahdatul af'an, duk lakung la haula wala quwata illa billah. Jadi kita berpegang sekalian qada dan qadar, pegangan. Ingatan tadilah itu atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita ingatnya apa? Hak wajib kita ingat. Dia kata saya ingat Allah. Saya ingat. Ada ke kamu ingat? Kamu ada perbuatan ke? Hakikinya saya tu pun tak ada. Hakikinya saya pun tak ada. Tiba dia kata saya ingat. Oh, mau ingat. Kata mana? Wahdatul af'al, keesaan pada perbuatan. Hak Tuhan belaka mana? Aku ingat. Saya ingat Allah. Saya tak ada saya. Kalau hak hakiki sungguhlah, hak ni nak lakung, nak lakung. Dia kata saya ingat Allah. Saya tak ada saya. Ada saya? Tak ada. Semuanya qada dan qadar, itu hakiki. Ada nak cerita ni, orang kono-kono dia kata di makam hakiki. Saya apa lagi? Tak ada sayanya. Makam fana kan lenyap. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini makhluk Allah. Tapi makhluk ni gerak diam tak ada makhluk. Allah buat belaka. Hak cokoh ni makhluk lah. Tapi apa yang berlaku di makhluk ni, gerak diam ni Allah belaka. Hidup setiap saat ni Allah yang buat. Tu hakiki dia. Sampai makam fana tak ada lah Allah. Saya pun tak ada. Saya makam hakiki, saya juga. Atau bohong awal-awal lagi. Atau lakon dipanggil. Dia lakon hak ni boleh terundur jadi jabariyah. Habis cerita. Mu Tuhan tak ada apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah, akan dikau kami yang minta pertolongan kami. Tuhan sandar kepada kita. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Bila jadi berpegang secara ilah, turut semata-mata, berpegang secara tabiat dengan zat api itu sendiri yang menghanguskan. Itu tiada khilaf pada kufurnya. Kafir ijma' ulama. Ini cerita bab iman. Zahirnya orang Islam. Ini cerita bab iman, cerita bab aqidah. Kafir di sini batal iman. Ada ni. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa i'tikad. Ni hak i'tikad ni. Apa tu hukumnya macam mana? Ambil molek ni. Ambil molek sini. Barang siapa i'tikad yang memberi bekas
pada umpama, contohnya pada umpama menghangus, ialah quwwah, qaf waw ta marbutah, quwwah, ada quwwatun. Quwwah sudah nah. Quwwah dengan makna kepanasan yang Tuhan letak di api. Quwwah dengan makna ketajaman yang Tuhan letak di mata pisau. Quwwah dengan makna khasiat yang Tuhan letak di obat. Atau kuah pada kuah. Dah tak mana kuah? Tenaga ke apa? Masa saya ngaji dulu tak ada terjemah kuah-kuah ni. Tenaga. Takkan panas di api panggil tenaga. Takkan tajam di pisau panggil tenaga. Apa ke? Apa dia kuah? Sekarang api makhluk Allah. Pisau makhluk Allah. Kemudian Allah pun letak kuah kepanasan di api. Allah letak kuah ketajaman di mata pisau. Apa dia kuah? Bahasa Malaysia kita. Apa dia kuah? Ke faham kuah juga tau. Apa dia kuah? Kuah. Dah apa kalau gitu kau. Kuah ialah kuah. Dah. Dia kena bahasa Melayu ni pun kena pandai juga. Kalau kita ngaji pasal pondok ni memang tak ada terjemahan dah. Kuah nah. Jadi kita nak letak kepada bahasa sekolah ni, tanya kau sekolah tu, tanya kau sekolah ni. Kau sekolah belaka ni kan, tinggi-tinggi belaka sekolah ni. Mana? Apa dia kuah? Apa dia kuah? Tak ada, sekolah tak ajar. Kalau ngaji ilmu sains contohnya, dia ngaji ilmu sains gitu. Api satu perkara, kemudian kepanasan tu satu perkara. Ada ni. Kepanasan tu panggil kuah. Gini contoh, kalau kata obat, kandungan dia tu. Kalau kata pemakanan, contohnya hok di Aikim tu lah, dengan habbatus sauda, dengan minyak zaitun, dengan buah kurma. Dia ada kandungan dah tu, kuah dia panggil. Jadi kajian sains ke, kajian apa perubatan ke, ada di habbatus sauda ni, di minyak zaitun ni ada kuah di situ. Yang zahirnya kuah itulah yang jadi menyembuhkan penyakit bagian-bagian itu zahir dia. Tapi pegangan kitanya semua yang berlaku perbuatan Allah. Tapi Tuhan letak tak kuah di pemakanan tu. Memang Tuhan letak. Pergi bekas ke tak? Tak, kita ahli sunnah. Itu kita percaya ahli sunnah. Tapi dipanggil apa tu? Sini wak mi sapi je ni dulu, wak mi sapi. Jadi sekarang ni barang siapa i'tikad yang memberi bekas pada umpama menghanguskan tu, ialah kuah panas api yang Allah lah. Lah tu suku ejaan dia tu nah. Allah lah. Hak Rumi dia kan dia sekali tau. Yang Allah lah menjadikan panah kuah tu padanya pada api. Maka orang itu fasik lagi mubtadi' yang merengkah-rengkah, dan pada kufurnya khilaf, dan yang rajahnya tidak kufur. Ni hak kafir ni, api menghanguskan sendiri-sendiri secara tabi'i. Hak ni api menghanguskan dengan kuah panah yang Tuhan letak di api. Itu beza. Hak kafir ijma' hak atas tu, api menghanguskan sendiri-sendiri, tidak kait pun dengan kudrah dan iradah Allah. Ini kafir ijma' ulama. Hak ni api yang menghanguskan, tetapi dengan kuah kepanasan yang Allah lah jadikan kuah kepanasan padanya pada api. Tapi adakah Allah yang menghanguskan? Bukan Allah yang menghanguskan. Dah hangus tu perbuatan siapa? Perbuatan kuah tu. Dah kuah tu bagaimana? Allah yang bubuh.
Dia gitu. Dah kafir macam mana? Tak ada kaitan pun dengan kuah panas yang Tuhan letak di api. Zat api, diri api tu secara semula jadi yang menghanguskan. Itu hak kafir ijma' ulama. Hak yang kedua ni, api menghanguskan dengan kuah panas yang Allah lah yang menjadikan kuah panas tu pada api. Sampai masa Allah yang menghanguskan. Tak ada tak? Kuah panas tu yang menghanguskan. Tu beza dia. Ada ni. Kita ahli sunnah wal jamaah, dia akan bicara di belakang nanti. Api makhluk Allah. Kuah panas di api Allah yang jadikan makhluk Allah. Sampai masa hangus sekalian qada dan qadar. Sebagaimana api makhluk, kuah panas pun makhluk air bekas sama sekali. Itu je kita memang berpegang di api. Allah letak kuah kepanasan. Memang kita berpegang di pisau Allah letakkan kuah ketajaman. Memang kita berpegang seumpama tu. Dan kita berpegang di obat, di pemakanan sunnah habatus sauda ke ada kuah belaka di situ. Tapi siapa saat menyembuh sekalian qada dan qadar. Itu ahli sunnah wal jamaah. Keesaan pada perbuatan. Hangus Allah buat, putus Allah buat, sembuh Allah buat. Sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahdaniyah pada perbuatan. Itu je kitanya. Kemudian perenggang di bawah tu Tuhan letak kudrah di hamba. Atas bawah tu kita akan baca semula tu. Sekarang Tuhan letak kuah di pisau, di api. Hak perenggan di bawah tu Tuhan letak kudrah di tubuh kita. Ni kudrah tenaga. Ni tenaga ni kan ada tak ada beza kan. Kalau kudrah ada kita rasalah cergah. Kalau kudrah kurang, cergah kita jadi kurang. Kalau kudrah tak ada langsung, lesulah kitanya. Tu. Jadi kudrah tenaga, ni kudrah. Tapi sama kita dia panggil kuah juga. Sebab sama je lah. Kuah panas di api, kuah tajam di pisau, kuah tenaga di hamba. Dia panggil kuah juga. Tapi tak apalah, sini kita letak kudrah yang Tuhan letak di hamba. Sampai masa kudrah inilah yang memberi bekas. Itu qadariyah. Itu akan bicara kemudian. Itu qadariyah. Pada ni. Sekarang kudrah di hamba ni dia panggil kudrah baharu. Satu kudrah qadim, satu kudrah baharu. Kudrah qadim sifat yang ketujuh. Bagi sifat yang ketujuh, sifat kudrah, sifatun qadimatun. Sifat kudrah, sifat yang qadim yang ada di zat Allah. Di kita dia panggil kudrah hadisah. Kudrah yang baru ada di kita. Ada ni. Kudrah khaliq, kudrah makhluk. Mana ni? Tak samalah. Kudrah hak qadim, kudrah Allah Ta'ala, kudrah bagi khalik, bagi penjadi. Kudrah yang hadisah yang baru, kudrah yang Tuhan letak di makhluk. Memang kita ada kudrah Tuhan jadikan. Sampai masa kudrah itulah yang memainkan peranan, yang menghasilkan usaha hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Kita akan bicara semula. Tapi pesan macam kuah ni juga. Tuhan letak panas di api sampai masa panas tu bekas. Lebih kurang je lah, lebih kurang je. Bezanya hak tu panas di api. Hak qadariyah ni kudrah di tubuh hamba, di badan hamba. Ada ni. Dia nampak lebih kurang dekat-dekat je. Hukum pun sama. Hukum pun sama. Antara kuah tajam, dia kuah panas di api dengan kudrah di hamba yang lebih bekas. Sama je hukum dia. Khilaf pada kafir sama je. Tapi nak cerita dulu peringat sini ni, dia Mu'tazilah Qadariyah ni hanya pada masalah Tuhan letak kudrah di hamba,
kudrah yang baharu tu bekas. Tu saja qadariyah. Hak lawang pada jabariyah tu. Kita akan bicara semula. Adapun hak kuah panas di api, kuah tajam di pisau, tu bukan Mu'tazilah qadariyah. Hukumnya sama je tapi bukan Mu'tazilah qadariyah tu. Ni kadang-kadang orang rakum dia buat sekali. Qadariyah. Kuah panas di api yang menghanguskan, kuah tajam pisau yang memutuskan. Qadariyah dia kata. Dah bukan qadariyah. Qadariyah hanya satu sahaja. Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu bekas. Tuhan letak kuah di api, Tuhan letak kuah di pisau, kuah tu bekas. Itu bukan Mu'tazilah qadariyah. Itu dipanggil Mu'tazilah tabaiyin. Nama dia lain. Cuma kadang-kadang kita ni pakai rakum qadariyah belaka. Tak, qadariyah hanya pada persoalan Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah di hamba tu bekas. Mana ni? Allah tak yang menggerakkan usaha hamba. Ada. Allah tak payah buat dah. Sebab Allah letak dah kudrah di hamba, kudrah tu yang memainkan peranan pula. Itu Mu'tazilah qadariyah. Tu saja Mu'tazilah qadariyah. Kudrah di hamba. Adapun kuah panas di api, kuah tajam di pisau, sama masuk kuah tu bekas, itu bukan Mu'tazilah qadariyah. Tapi hukumnya sama je. Khilaf pada kafir. Kita akan cerita hak kudrah di hamba, hak Mu'tazilah qadariyah. Ni kita cerita hak kuah di api. Ambil sudahlah dah. Kuah panas di api. Sama hak lain pun samalah tu. Di nasi kuah apa? Jadi kita makan nasi jadi kenyang. Minum air hilang dahaga. Kita dahaga, kita makan nasi tak hilang dahaga. Kalau lekat ada, kita dahaga ngak-ngak-ngak, air tak ada. Awak makan nasi dulu, hilang dahaga makan nasi. Hilang dahaga makan nasi. Hak jenis dahaga dah, pergi makan nasi pula dah selok lekat. Apa beza nasi dengan air? Apakah kuah yang Tuhan letak di nasi jadi kenyang? Apakah kuah yang Tuhan letak di air jadi hilang dahaga? Ni pada zahir ni. Hakikinya sama je makhluk air bekas. Kita cerita zahir ni. Kalau orang ngaji ikut ilmu sains, dia panggil kuah apa di nasi tu? Orang tua-tua kalau makan nasi baulah tak cerok apa ni? Cerok apa perut tu. Kalau tua kan, anak cucu dia tu ajak pergi KFC dah tu. Balik Tambun nak nasi juga. Padahal pergi KFC dah. Apa benda dah dia makannya? Hak cucu dia makan belaka. Ni nikmat hidup. Orang tua hak nak makan belaka tu nikmat hidup. Cucu makan skrim, dia nak makan skrim. Tu baru nikmat hidup. Ke mana? Ni hak tu ngiling tambung. Nak pasang kuih orang tua-tua. Ni dari mana kuih orang tua-tua? Tak ada nikmat hidup lah. Hak nikmat hidup ni, cucu lalu tengah makan skrim. Hai sikit. Nak makan. Tu nikmat hidup. Ada tua gitu kan? Tu nikmat sungguh. Cucu makan cekedi. Ngedi dia pun cekedi. Kenal cekedi? Abang apa? Jajang. Jajang tu. Habis. Pakai ni cekedi tau. Habis dah. Bahan ketuk dia kata. Ada? Tidak, tak ada nikmat hidup kalau makan memilih. Ni makan dah KFC dah. Besar dah belanja. Balik. Nak nasi juga. Kalau dah makan nasi. Ni. Cerok tu kata. Cerok tu lah. Betul tak? Cerok. Jadi apakah kuah yang Tuhan letak di nasi ni? Jadi pesen lain nasi ni. Mana kalau masuk dalam perut kau, dia panggil apa? Kemah. Ada kemah. Pada dia auto panggil mana kemah lah. Tahan lama. Nah, jadi kemah. Kalau jenis makan-makan begitu tu makan makanan ringan orang panggil. Tu tak kemah perut. Cuma orang panggil apa? Apa benda yang Tuhan letak di nasi ni? Beza dengan Pak Ahir. Apa benda yang Tuhan letak kuah di situ? Pada zahir je lah. Pada hakikatnya sama je.
perut kenyang, perut jadi kemah ke, perut jadi bunyi ke, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Cuma tanya Zuhir tadi. Makna di nasi tu ada kuah. Di air tu ada kuah. Sampai masa Allah yang memberi bekah. Kuah tu makhluk tak ada bekah sama sekali. Adapun hak iktikad pesen ni, tuan letak kuah di nasi, tuan letak kuah di air. Kuah di nasi tu yang mengenyangkan dengan sendiri. Kuah di air tu yang menghilangkan dahaga dengan sendiri. Bukan Allah yang buat. Tapi kuah tu Allah yang buat. Kuah di nasi tu Allah yang buat. Nasi Allah buat. Kuah di nasi Allah buat. Air Allah buat. Kuah di air Allah buat. Sekatu je Allah buat. Lepas tu bila kita makan nasi, kuah di nasi tu yang mengenyangkan kita. Yang kata kemah perut kita ni, kuah tu yang buat. Kuah di air itulah yang menghilangkan dahaga kita. Kuah di nasi tidak boleh menghilangkan dahaga. Tapi kuah di air tu yang menghilangkan dahaga kita. Tapi adakah Allah yang menghilangkan dahaga? Tak. Kuah tu yang menghilangkan dahaga, bukan Allah. Ni akidah yang fasik lagi mubtadi'. Ini akidah yang terpesong. Tapi pandangan muktamad tidak kafir. Situ. Jadi faham tak kuah tu? Jadi kita letak pada api. Kuah panas di api. Barang siapa i'tikad yang bekas pada umpama menghangus, ialah kuah panas api yang Allah lah menjadi panas padanya, menjadikan kuah panas padanya pada api. Maka orang itu, orang yang berpegang kuah panas di api yang bekas, fasik lagi mubtadi'. Fasik ni berakidah dengan akidah yang dosa besar. Lagi mubtadi' diterjemah dengan yang merengkah-rengkah. Mana apa? Yang mengada-ngadakan. Dia fasik ni orang. Akidah tu akidah yang fiskun, akidah tu. Orangnya fasik. Akidah tu dipanggil bid'atun. Orangnya mubtadi' tu orang. Macam kufrun dengan kafir tu nah. Jadi akidah seumpama ni akidah yang bid'ah. Orang yang berpegang seumpama ni orang yang mubtadi', orang yang mereka-reka i'tikad yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah ni akidah yang fasik dan sebesar, dan akidah yang bid'ah. Sini dipanggil bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah bangsa pegangan. Ini bid'ah yang kullu bid'atin dalalah. Ni bid'ah ni bid'ah yang sesat. Bid'ah ni lah neraka. Ada pun bid'ah tahlil ke, bid'ah pakak ramai-ramai berwirid lepas solat ke. Tu benda kecil je tu. Dak balah tu nak buat tambuh sudah. Pada ni dia bid'ah pada kita tahlil lepas daripada kematian. Adapun la ilaha illallah tu Nabi suruh perbanyak. Kenapa perbanyakkan la ilaha illallah bila ada kematian? Sebab kita nak sedekahkan pahala la ilaha kepada si mati. Itu je lah. Tapi ada kok Nabi khususkan bila mati je tahlil lah kamu 3 malam. Tidak ada. Tidak ada. Tetapi perbanyakkan la ilaha illallah itu perintah Nabi. Ada kematian, kita doakan kepada arwah. Kita sedekah jariah, hadiahkan pahala pada arwah. Itu disuruh. Apa? Sebab orang yang mati ni Nabi kata seperti orang lemah. Dia nak kepada pertolongan orang hidup. Pada ni doa orang hidup, doa keampunan daripada orang hidup. Orang hidup pula buat amal ibadah,
Siapa orang hidup buat amal ibadah tu? Hak ijma' ulama. Anak-anak cucu, tu ijma' ulama lah, dapat manfaat. Tapi kalau orang hidup tu yang buat kebaikan, hadiah pahala pada si mati, bukan anak beranak dia, atau khilaf ulama. Kebanyakan ulama siapa juga. Dah lah. Gitu je. Ada ni. Kalau anak cucu yang awak amal ibadat, itu ijma' ulama lah sampai kepada arwah. Sekarang ni yang bertahlil ni orang lain, tapi diniatkan pahala untuk si mati, ataupun tidak diniatkan pada masa berdoa, dimohonkan supaya pahala tahlil saat ni kepada almarhum. Tu kita sebut dalam doa. Kebanyakan ulama kata si mati dapat manfaat. Tu kita buat tahlil. Tapi ada pandangan kata tak siapa. Tu ada pandangan kata tak siapa. Kalau kita kata saya nak pakai pandangan tak siapa, tak usah buat tahlil. Ada masalah. Kitanya pandang kebanyakan kata dapat manfaat si mati. Tapi yang jelasnya kita dapat manfaat, kita boleh pahala dah. Sudahlah. Apa masalahnya? Kamu ni menyusahkan orang keluarga si mati. Kamu datang rumah dia tahlil, menyebabkan dia kena mempersiapkan makan minum. Orang pergi terjah ke rumah orang ni? Kita pergi tahlil, pergi terjah gitu je. Tuan rumah tutup itu, kita ketuk, kami nak tahlil ni, gitu. Ke orang ni nak pergi tahlil rumah orang tu, menyusahkan. Orang kesedihan, orang kepenatan. Selepas sesar ke bumi siang, dia balik rumah dia malam-malam, anak beranak ni tidur awal-awal, pintu tutup, api tutup. Orang kampung pergi ramai-ramai tu, bukalah pintu nak tahlil ni, tidur awal ni apa benda ni, gitu. Ada kampung ni buat pasal tu? Ada kampung ni? Keluarga yang jemput. Siapa ke hak tak pernah melintah majlis surah pun malam tu pergi majlis surah nak ajak kita tahlil rumah dia. Baru kenal, baru nampak, baru nampak patang hidung. Kadang-kadang hak tu kan jemput tak pergi pun surat tu. Dia kat mana kat tikar. Tu imam, malam ni mari rumah pesan kat tikar aje. Kan? Maknanya gitu dijemput. Dah. Lepas tu buat minum, buat makan. Kita jemput orang mari rumah kita. Takkanlah kita tak pergi minum langsung kepada tetamu yang dijemput. Pandai ni. Kita pun buat minum dan makan. Sebab apa? Sebab tetamu yang dijemput. Mari dijemput pula bukan mari mengumpat, mari bertahlil. Boleh pahala pula kita jamu makan pada orang tahlil. Pahala ni hadiah kepada si mati. Dah. Ni mari rumah kita tak jemput pun dia. Dia mari mengumpat, kita akak air. Tu tak payah akak air sepatutnya. Suruh balik. Kita dah jemput dia mari rumah kita. Dia mari kita akak air, akak kuih. Kuih tu kita nak makan kita. Dah dia mari nak ke mana? Lepas tu buat apa? Mari tahlil, mari mengumpat. Sepatutnya kuih tu semula dapur. Dah dia mengumpat, dah ada kuih. Ni orang mari tahlil. Kita pun angkat air, angkat makanan kepada tetamu. Apa masalah? Menyusahkan. Siapa menyusahkan? Kan tak jamuan kematian kan bid'ah tu dilarang hak tu. Jamuan kematian mana? Hak tu kena faham molek. Jamuan kematian pesen jahiliah. Mana pesen jahiliah? Ada kematian, dia pun buat jamuan supaya orang pakak mari ramai. Barulah timbul nama orang mati ni orang yang disukai oleh orang ramai, sebab ramai mari. Jadi nak jadi mari ramai ni pesen jahiliah, dia buat makan. Hak tu hak diharamkan. Hak tu jamuan kematian hak diharamkan. Hak ni bukan jamuan ni. Ni orang mari rumah kita minum dan makan pada tetamu yang mari buat ibadah rumah kita. Tu je. Ni dia kata jamuan kematian. Jamuan kematian yang dia haramkan adalah kematian dia buat jamuan. Ada ni.
Tapi bukan tak ada, saya pernah sekali. Ini pendalaman. Dapat berita kematian. Pergi kita tengok dia macam duk beo, pada beo. Dengar ada kemah ada apa, tengah masuk. Ini ke takut salah berita. Bukan mati. Dia nak panggil kata nak nikah anak. Patut gitu. Jadi dia dekat. Dah buat makan ni. Oh, ayah haji meninggal dah. Oh, mati sungguh. Jadi kita ingat ke salah. Takut pergi kan. Ayah haji mati. Oh, mati atuk apa segar. Malu pula kita ni. Tanya dia lagi seselo. Ya sungguh mati. Tapi dia buat jamu. Ni dia larang. Ni dia larang. Ada lagi berlaku. Ni memang dia larang. Ada ni. Memang dia larang. Dia sengaja buat jamuan supaya orang mari ramai ni. Jadi kan kalau orang mati, kalau ramai-ramai, nampak ini orang yang berkenaan. Kalau orang mati, tak ada orang je mari. Ada berapa orang je. Ni hak jenis pikul gas orang ni. Ada ni. Ni jenis pikul gas orang. Lagi tengok ajar ni dah sekali. Kerja pikul gas orang. Jadi bila mati tak ada orang nak pergi. Semai mayat pun tak ada orang, terpaksalah kena pergi. Ada mayat 4-5 orang. Dia kata tak boleh, kata fardu kifayah mayat-mayat tu. Saya pun gilah ada 4-5 orang je semayang. Sebab apa? Masih hidup dia kerja pikul gas. Curi kapal sawit orang. Orang kait kapal sawit dalam ladang, bubuh depan, esok tak ada. Dia akut lori dia. Ni. Tak ada orang pikul gas ni, bukan orang jual gas tu, bukan. Curi lah. Mak giang. Tak faham pula orang. Orang pikul gas tak faham pula mak haji ni. Mak giang lah. Dia mati tak ada orang gitu. Sampai ke semayang pun tak ada. Kata tak boleh. Atau kubur letak molek. Ajar letak takut letak salah ke letak. Kata kita balik lah. Kita balik tinggal lah. Hak duduk dalam tu, hak sama macam dia juga. Hak nak mati lele dah duduk dalam tu. Kalau mati dah molek lah kambuh lah duduk dalam tu. Tinggal buat dia. Tapi untuk bubuh jenazah tu kita kena tunggu. Bubuh molek. Bubuh ngadak kiblat ke, siap dah. Dia pun orang gajing. Dia grup dia tu bersatu hati tu. Dia buat kerja. Kita balik lah tinggal. Anda nak buat guna-guna pun selesai dah. Mana kalau kematian tu orang tak ada, kurang. Orang ramai, Allah penuh geng situ. Sebab apa ada kematian? Ini orang hebat. Orang yang berkenaan. Jadi jahiliyah nak jadi ramai, dia buat jamuan. Tu diharamkan. Ada kematian, kita nak masuk dapur, masuklah anak cucu lapar. Ni siapa dok masuk dapur? Hak sunnahnya jiran masak. Hak sunnahnya. Betul lah. Dah kita duk balas sama jiran mana nak masak kita. Lepas tu nak tunggu lapar. Dia itar jiran. Masak tak lagi ni? Masak apa pula kamu? Dah lah. Kan bila kematian, kan jiran yang masak ni pula jiran. Apa pula? Kita pula masak ke dia. Contoh. Kalau jiran tu jenis ada ilmu, dia yang buat masakan. Lepas tu dia ajak makan. Bila sampai masa makan, dia tunggu pula. Bukan ajak makan saja. Tunggu pula. Takut dia makan. Kita pujuk, makanlah. Kan nanti kan rebah pula kan. Daripada tadi dah tak makan ni. Makna bukan jiran hanya jemput makan. Bukan jiran kena tunggu dia makan. Kan dah ni? Mana macam kita kata kok, macam budak-budak lah. Kena tunggu. Jangan tak tunggu. Dia tak akan. Sebab apa? Dia nak keadaan kesedihan. Tu jiran. Hak sunnahnya gitulah disunatkan. Tapi kita nak tunggu jiran dia tak pandai. Betul kan? Dah anak cucu kita ni balik dari KL tu. Tak berhenti pun makan di tengah jalan. Tak berhenti pun makan. Jadi siapa rumah ni macam lapar ni. Masuklah. Tak boleh dia kata. Bunyi senduk tak boleh. Jangan bunyi senduk. Tak boleh kau. Dia tu tak boleh bunyi senduk. Tak boleh bunyi ni apa ni? Ni atas dapur tak boleh bunyi. Jangan bunyi lah. Jangan pakai senduk. Senduk ni besi dia pakai senduk kayu tak bunyi lah tu. Dia kata tak boleh masak ada dia sebab ni di dinding ni ada darah kematian. Atau bukan mereka tu. Mana ni?
Yang dilarangnya buat jamuan untuk orang mari supaya jadi ramai. Itu dilarang. Itu memang dilarang tu. Ada pun lepas dah selesai ke bumi apa semua beres, kita ajak orang mari rumah kita pun buatlah minum sikit. Ada apa itu tetamu mari. Kita yang jemput. Ada ni. Kemudian satu perkara yang kita nak kena ingat. Tahlil tu dilakukan di mana? Di rumah arwah. Dok siapa dari sudut kita sedekah, siapa dari sudut orang buat ibadah atas rumah dia. Siapa agak? Lepas tu kita nak tahlil arwah ni selok buat di rumah dia, bukan buat di masjid. Tak ada ni. Kita buat di masjid, kita berdoa supaya sampai pahala pada arwah. Itu satu jalan. Kalau kita buat rumah dia, yang kita niat supaya sampaikan pahala arwah kepada si mati, serta kita buat ibadah tu di mana? Di mana kita buat ibadah? Di rumah arwah. Automatik arwah akan dapat pahala sebab rumah dia ni kita buat ibadah ni. Situ pula. Tak ada ni. Lepas tu dia tomoh pula orang mari tahlil tu, orang mari nak makan, dia ingat kau orang lapor orang kali. Dia ingat kau orang ni lapor. Orang pun kalau dak jeput dak gigi malam-malam buta rumah orang ni. Lepas tu jenis pula buat makan pula, buat makan buat jenis berat-berat. Orang ni tak makan dah malam-malam. Kalau orang-orang tu dia tahan juga. Gi tu sekali tu Allah kena molek dia buat makan. Buat makan lauk kapung tak ada. Tapi lauk pesen kapung sungguh. Nasi lauk pesen kapung sungguh. Oh nyaku. Sekali kan nasi minyak, tu dak setuh lah. Ni nasi kapung pesen kapung ada dengan budu dengan apa? Allah. Tu sekali baru jumpa seumpama tu. Tapi pesen kapung lah. Mana tak ada solat-solat tak ada. Tapi jadi adakah kita pergi nak makan tu? Dak. Ada ni. Jadi tamu pula nak pergi makan. Tapi ada juga orang jenis tak ada sungguh. Dia buat tahlil di masjid, dah lah buat rumah. Tak ada. 3 malam tak ada. Ada apa-apa. Orang bukan nak sangat ke makan. Tapi bila tak ada langsung makan ni, malam ketiga masing-masing. Apa tu? Kenyang. Kenyang apa? Kenyang. Sebab apa? Tak ada langsung. Tak suruh tahlil 3 malam. Air pun tak ada. Biasa kalau tahlil ni ada air tu lah kaceknya. Lepas tu ada mihung ke, tak ada 3 malam kosong tu ada benda-benda orang pun tak besar. Tapi orang jenis nakal-nakal tu dia sedawa tak sekarang ni. Sudah tahlil apa tu? Kenyang. Makan ke apa? Makan. Tak ada ke apa. Tapi tak ada masalah tu, tak ada orang nak tu. Hak saudara tu gurau hak nakal-nakal. Kerana kita 5 orang nak makan. Lapar sangat kita ni. Hak tu benda kecil je. Nak buat. Tak ambuh, tak usah buat. Senang. Itu bid'ah hak khilaf ulama sunat ke tak sunat. Ni. Ni bid'ah i'tiqadiyah ni. Hak ni bid'ah yang khilaf kafir ataupun dosa besar. Ni. Ni kita nak cara ni bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah i'tiqadiyah kita nak cara. Jadi berpegang kuah yang Tuhan jadikan di api itulah yang menghanguskan sendiri-sendiri. Yang bukan Allah yang menghanguskan, tetapi kuah tajam tu Allah yang bubuh. Dia ada kait dengan Allah di situ. Ni akidah yang fasik lagi mubtadi'. Dan pada kufur barang siapa yang i'tiqad seumpama ni khilaf. Kenapa pada kufurnya khilaf? Ada setengah ulama kata kafir, ada setengah ulama kata tidak kafir. Lepas tu hak rajihnya mana? Dan yang rajihnya, yang kuat dalilnya tidak kufur, hanya fasik dan mubtadi', tidak kufur. Pandangan dhaif kata kufur. Gitu. Dan pada kufurnya khilaf. Hak tadi api menghanguskan sendiri-sendiri, tak ada kaitan pun dengan panas yang Tuhan letak di api. Tu tiada khilaf pada kufurnya. Mana apa? Kafir ijma' ulama.
Hak api menghanguskan dengan kuah panas yang Tuhan letak di api. Hak ni pada kufurnya khilaf. Khilaf mana apa? Berbeza pandangan ulama. Berbeza macam mana? Ada kata kufur, ada kata tidak kufur. Hak kufur dengan tidak kufur ni, mana hak rajih, mana hak kuat dalil, mana hak mutamad. Dan yang rajihnya, yang kuat dalil, tidak kufur. Sebab apa tidak kufur? Sebab ada mana? Ada sandar ke Tuhan juga sikit. Sandar ke mana? Tajam tu mari mana? Panas tu mari mana? Allah yang buat. Ada ni, ada mana? Ada kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul lah. Api menghanguskan sendiri semula jadi. Bukan Allah yang menghanguskan, tetapi dengan kuah panas yang Tuhan bubuh di api. Kan ada sikit kait kan, sikit kait. Maka pandangan yang rajihnya, pandangan yang kuat dalil, yang muktamad, tak bubuh kapi. Ada ni. Sebab apa? Sebab kuah tajam makhluk Allah juga yang buat. Tapi cuma perbuatan Allah separuh je. Setakat letak kuah panas, pak tajam pula. Setakat letak kuah panas di api, beres kerja Allah. Panas tu pula lah yang memberi bekal. Ini tidak keesaan pada perbuatan. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan, musyrikun. Tapi kafir kedak khilaf ulama. Memang pandangan muktamad tak ubuh kafir, tapi ini akidah yang fasik lagi mubtadi'. Akidah yang dosa besar, akidah yang bid'ah, balasannya neraka walaupun tak hukum kafir sekalipun. Ada ni. Hak kafir ijma' ulama, api menghanguskan secara semula jadi, tidak pun berkait dengan panah yang Tuhan letak di api. Itu kafir ijma' ulama. Tapi yang banyaknya adalah hak besen kedua ni. Api menghanguskan, api bekas secara sendiri-sendiri tabii, tetapi dengan kekuatan panah yang Tuhan jadikan di api. Ini hak banyak. Ini hak banyak. Hak ni khilaf pada kufur. Hak ni akidah yang fasik, akidah yang berdosa besar. Orang fasik ni tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik ni wa amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tak hukum kafir atas pandangan yang rajih sekalipun. Ini sama juga dengan qadariyah, kita akan bicara nanti. Fasik mubtadi' juga. Dia fasik ini mengerjakan perkara-perkara yang dosa besar. Di sini dosa besar akidah. Ini dosa besar dalam bab usuluddin. Ini dosa besar dalam bab usuluddin. Dia ada dosa besar dalam bab furu'uddin. Furu'uddin ni cabang agama. Dia ada dosa besar hak furu'uddin, cabang agama. Cabang agama, furu'uddin. Mana dosa besar cabang agama? Tinggal semayang, dosa besar. Tinggal puasa, dosa besar. Berjudi, berzina, minarok, dosa besar. Makan riba, dosa besar. Makan rasuah, dosa besar. Mencuri, merampok, dosa besar. Mengumpat, dosa besar. Mengadu-ngadu, mana melaga-lagakan orang, dosa besar. Itu hak furu' agama, cabang agama zahir. Mana dosa besar laginya? Riya, dosa besar. Takabur, dosa besar. Hasad, dosa besar. Ini hak bab furu' agama. Pada ni. Jikalau tidak diampuni oleh Allah, nerakalah semua ni. Ada ni. Kemudian di sini fasik dosa besar bab usuluddin. Bid'ah pada usuluddin. Dosa besar pada usuluddin, hak khilaf pada kafir ni lebih besar lagi daripada dosa besar hak tinggal semayang, hak tinggal puasa, hak berjudi, hak berzina, hak minarok. Besar dosa besar ni lagi. Sebab apa? Ini dosa besar dalam bab usuluddin. Bid'ah dalam bab usuluddin. Hak khilaf pada kafir. Faham tak ni?
Kemudian contoh ni contoh. Orang berjudi dosa besar. Orang minum arak dosa besar. Kabair belaka, dosa besar belaka tu. Bilakah orang berjudi minum arak malaikat catat dosa besar? Bila? Ketika dia berjudi, ketika dia minum arak. Habis dah duit dia pun balik. Ada tak lagi malaikat catat dosa besar berjudi? Tak ada dah. Selesai dia minum arak, dia balik. Adakah malaikat catat lagi dosa besar minum arak? Tak ada dah. Tapi dosa besar berjudi kekal lah selagi tidak bertaubat. Tak ada ni. Tapi setakat itulah dosa besar dia. Adapun dosa besar pegangan ni, hak lebih besar daripada dosa besar berjudi minum arak, malaikat akan catat setiap saat. Selama mana berpegang seumpama ni. Selama mana berpegang seumpama ni. Api menghanguskan dengan kuah panas di api. Sama juga hamba berbekas dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba, qadariyah. Sama lah. Sama juga dengan berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Sama ni. Perkara jahat bukan qada Allah, sama je. Akidah yang bid'ah, akidah yang fasik, khilaf pada kafir juga. Hak berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Sama je. Sama di sini. Hak ni fasik lagi mubtadi', khilaf pada kafir. Hak rajihnya tak kafir. Sama je dengan Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Akidah yang fasik, akidah yang mubtadi', yang khilaf pada kafir. Pada ni. Sama juga malaikat akan catat dosa besar Mu'tazilah tadi tu setiap saat. Termasuk ketika dalam solat, termasuk ketika bulan Ramadan, termasuk ketika berada di tanah haram Mekah Madinah. Bayangkan kita berakidah yang dosa besar dalam sembahyang, dalam Ramadan, di tanah haram Mekah dan Madinah. Tuhan nak terima sembahyang puasa haji kita. Ini cerita hak ibadat hak paling asas agama ni, sembahyang puasa haji. Kalau cerita dah kita buat amal sunat ke mana? Allah. Amal sunat ke mana? Akidah sesat. Amal wajib pun Tuhan tak terima. Walaupun sah, tak wajib qada kembali sembahyang puasa haji sekalipun. Tapi Tuhan tak akan terima. Macam mana kalau kita kata orang yang bulan Ramadan dia berjudi? Mana kita nak kata? Dah dia petang-petang tu lambatnya lah maghrib, dia pun panggil kawan dia nak jadi cepat ni, biar jadi ralik asyik, biar maghrib tu cepat. Puasa ni puasa. Dia pun panggil grup dia pun judi belah petang. Kita kata mana puasa orang judi gini? Tuan tak terima puasa judi gitu. Sebab apa? Dosa besar. Dia judi belah petang je. Ini akidah sesat sepanjang masa. Lebih besar dia dosa hak judi tu lagi. Macam mana puasa? Ini nak cerita bab tarawih, nak cerita bab tadarus Quran. Itu mainan mana ditipu oleh syaitan belaka tu. Pegangan terpesong. Mana ni? Pegangan yang khilaf pada kafir ni. Sama je. Ini cerita bab kuah yang Tuhan letak di api. Sama je. Qadariyah Tuhan letak kudrah di hamba. Sama je dengan Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Banyak mana orang berpegang seumpama ni. Duduk masjid sama, pergi Mekah sama. Rasa asyik je, rasa ibadat Tuhan terima je. Itu semua ditipu oleh syaitan belaka tu. Terima macam mana akidah sesat, akidah yang dosa besar, akidah yang bid'ah. Inilah kita mula-mula nak tekan ni. Nak pastikan kita ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekalian hak Tuhan belaka. Kalau sini bukan hak sekalian hak Tuhan. Hak Tuhan letak kuah kepanasan di api, kekuatan panas di api, habis hija Tuhan. Lepas tu hija kuah tu pula yang menghanguskan, hija kuah tu pula yang memutuskan, hija kuah tu pula yang mengenyangkan, yang menghilangkan dahaga, yang menyembuhkan penyakit. Mana keesaan pada perbuatan? Ini dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kalau bukan kesemuanya perbuatan Allah, mana Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan? Mana Allah sebagai ilah, sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istirna dan iftikar? Tak ada lah.
Patut ni akidah yang sesat, yang dosa yang amat besar. Cuma pandangan muktamad tak ubah kafir je. Tapi hak saya jumpa-jumpa ini di antaranya. Di antaranya Tuhan letak khasiat di obat. Khasiat itulah dengan izin Allah yang menyembuhkan. Dia kata gitu. Tuhan letak khasiat di obat. Allah mengizinkan khasiat itu menyembuhkan. Bukan Allah menyembuhkan. Allah membenarkan, Allah memberi. Manapun Allah membiarkan khasiat itu pula yang menyembuhkan. Jadi siapa yang menyembuhkan? Allah. Tidaklah khasiat. Inilah. Ini kuat. Tidak keesaan pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mana ni? Jadi hak tabi'ah ni pecah dua. Kita ambil dulu. Tabi'ah ni pecah dua. Puak ni dipanggil puak tabaiyin. Puak tabaiyin belaka. Dua-dua. Tabaiyin yang pertama dan yang kedua. Tabaiyin yang pertama, pisah api secara semula jadi, tidak berkait pun dengan kuah panas di api yang menghanguskan. Ini kapi ijma' ulama. Ni tabaiyin hak kapi. Tabaiyin yang kedua, api menghanguskan dengan kuah panas yang Allah letak di api. Ni hak tabaiyin yang kedua, yang khilaf ulama fasik, mubtadi' ataupun kafir. Pemana muktamad kata fasik lagi mubtadi', dosa besar, sebesar-besar dosa, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar ni pula malaikat akan catat setiap saat selama mana tidak bertaubat daripada akidah tabaiyin yang mana berpegang api menghanguskan dengan kuah panas yang Tuhan letak di api, tapi bukan Allah yang menghanguskan. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, Tuhan letak kuah panah di api. Betul. Sampai saat hangus, Allah yang menghanguskan. Semuanya qada dan qada Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Api makhluk Allah. Kuah panah di api makhluk Allah. Kejat dari akidah kita. Makhluk tak bekas sama sekali. Kesemuanya qada dan qada Allah. Keesaan pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hati je. Hak akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Hak ni hak tabaiyin. Hak di bawah tu Mu'tazilah, Qadariyah, dan jadi pasti lagi mubtadi' pada kufurnya khilaf, dan yang rajihnya tidak kufur juga. Siapa ni? Orang yang i'tiqad, manusialah yang berbekas pada perbuatannya dengan kudrah. Dengan kudrah Allah yang menjadikan pada tubuh orang itu. Bukan kudrah Allah ni, dengan kudrah tenaga Allah yang bubuh kudrah di tubuh dia. Ni Mu'tazilah, Qadariyah, sama juga fasik lagi mubtadi', kufurnya khilaf, yang rajihnya tidak kufur. Sama dengan tabai hak tadi, api menghanguskan dengan kuah panas. Di sini hamba berbekas dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Ini pun bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah letak kudrah di tubuh kita, tapi saat bergerak tubuh badan kita, sekalian qada dan qada Allah, keesaan pada perbuatan. Tubuh kita makhluk tak bekas, kudrah di tubuh kita pun makhluk tak bekas sama sekali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada susah haji ngapa Ustaz Allah sampai sekalian tak apa. Ustaz awas dia. Sampai setengah. Ni minggu depan kita awas setengah jam. 8.30 sampai pukul 10 sebab ada khusus haji. Macam hal sebelum ni lah. Sebelum ni kita awas setengah jam. Jadi minggu depan kita start insya-Allah 8.30 sampai pukul 10.
Tak apalah, awal sikit boleh balik awal sikit. Jangan pula mari minggu depan, mari pukul 9. Oh ustaz, tengah dah lepas tengah. Jadi kita balik macam dulu lah.